Dia okey, dia salam-salam saya gitu kan dia marah. Kawan-kawan masjid, dia kata ada beza pas hati dengan pas masjid ni ada beza tu. Dia faham? Yang ni kawan-kawan saya ni pas masjid. Dia marah ke tak? Ni pas hati, problem ni pas hati. Ramai dekat dalam masjid daripada salam-salam tu semua macam bagi sikit je. Ramai yang tanya. Dan saya pun tak salahkan orang tanya. Kenapa sekarang ni saya lawan orang baik? Kenapa saya lawan pembangkang? Kenapa saya lawan yang dulu sama sebantal, Pak kata fungsi tadi, sebantal dengan saya? Kenapa? Sebab tu saya ambil iktibar peristiwa yang berlaku kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Ibn Khattab. Sebenarnya Sayyidina Umar Ibn Khattab, kita dah dengar cerita dia banyak kali kan? Daripada kecil sampai besar, daripada gigi susu sampai gigi palsu, kita dengar cerita Sayyidina Umar. Bagaimana Sayyidina Umar tokoh, pemimpin, pembela, penokong Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal dan segala Abu yang ada pada itu. Kekuatan, kehebatan, ketokohan Sayyidina Umar sehingga sampai ke peringkat dia nak bunuh Rasulullah. Begitu perjuangan dia membantu, mempertahankan, membela, memimpin Quraisy. Dan dia dalam perjalanan nak pergi bunuh Rasulullah pun. Pedang tak terbunuh pun. Ditakdirkan Allah dia tinggal rumah adik dia Fatimah. Dan ditakdirkan Allah dia mendengar surah Taha. Taha, Al-Quran ini tidak aku turunkan untuk menyusahkan kamu, wahai Umar, kata Allah. Al-Quran ini aku turunkan sebagai peringatan bagi mereka yang takut dengan kebenaran Allah. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang mencipta bumi dan langit yang tinggi. Diturunkan oleh Allah Ar-Rahman yang bersemayam di Arsy. Surah ke-20. Sudah baca. Itulah ayat yang Umar dengar. Tiba-tiba daripada seorang tokoh, pemimpin, pembela, penyokong, pendukung Quraisy dan segala Abu yang ada pada masa itu nak bunuh Rasulullah lagi, bertukar 360 derajat. Bukan saja dia tak bunuh Rasulullah, pedang yang dia bunuh itu, dia bunuh untuk serang balik kaum dia. Dia bunuh kaum dia yang dia pimpin dahulu. Kerana apa? Kerana Allah ingatkan Umar, takutlah dengan kebenaran aku. Takutlah dengan kebenaran aku. Aku turunkan Al-Quran ini bukan untuk susah engkau, tapi sebagai petunjuk untuk manusia. Hudan lil muttaqin. Kita tak ada kita sama-sama dengan Umar, tapi kita ambil pengajaran dan iktibar daripada peristiwa sahabat dan Rasulullah SAW sendiri. Apabila saya mendapat tahu kebenaran siapa Anwar Ibrahim sebenarnya, wajah sebenar Anwar Ibrahim, bila saya dapat tahu tu dan dapat tahu tu setelah 12 tahun bersama dengan dia di dalam kegemilangan, keseronokan kebenaran 8 Mac 2008, Allah bongkar. Ini adalah Anwar Ibrahim yang kau tahu. Yang selama ini kau tak tahu, inilah dia manusia dia. Pada 18 Mac, Anwar Ibrahim buat ucapan di London School of Economics depan golongan kafir. Dalam ucapan menyentuh peradaban timur dan barat, Anwar membuat ucapan menyatakan bahawa sebenarnya semua agama sama. Sama ada Hindu, Kristian, Yahudi, Tao, Buddha, Islam, semua sama. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Semuanya sama, menuju Tuhan yang sama. Dan memetik kata seorang pendeta Punjabi, Anwar menyatakan, sesiapa yang menyatakan agamanya lebih benar daripada agama lain, tempatnya di neraka jahanam. Alhamdulillah. Apa yang dikenali sebagai pahaman pluralism, pahaman kesamaan, semua sama, semua sama. Sebab itu kita kena faham sungguh-sungguh. Inilah pemikiran Anwar Ibrahim menganut pahaman pluralism.
Dia menyatakan tak ada beza Islam dan agama yang sama, semua sama. Sebab itu tuan-tuan tengok, gagasan pimpinan Anwar Ibrahim ini sangat berbeza. Pada ini semua sama. Sebab itu tidak ada masalah bila Amerika dan Bar Council nak lancarkan seksual bebas, LGBT, lesbian, bisexual, gay dan transgender. Pada ini sama. Sebab itu orang lain tak ada masalah. Kritik dan gunakan dengan Allah, tak ada masalah. Sebab itu Anwar Ibrahim tidak ada masalah. Perempuan Islam boleh kahwin dengan bukan Islam, tak ada masalah. Di ucapan di Indonesia, tak ada masalah. Sebab semua sama. Ada pahaman yang dipersetujui oleh para ulama seantero dunia. Satu pahaman yang sesat dan menyesatkan. Malahan Tan Sri Harusani Zakaria, Mufti Negeri Perak, menyatakan penganut pahaman pluralism bukan sahaja sesat, akidah mereka rosak, murtad keluar dari Islam. Na'udzubillah min zalik. Dalam parlimen saya sebut benda ni, dalam Anwar saya sebut perkara ni, saya suruh dia bertaubat, minta maaf segera, kembali balik kepada Islam. Ampuh sombong dia keluar, dia tak boleh. Sampai hari ini dia masih menganut pahaman itu. Sebab itu tuan-tuan, dalam Kongres Nasional PKR di Johor baru-baru ini, mereka melakukan slogan baru, slogan perang pilihan raya ke-13 dengan slogan demi rakyat. Tetapi tuan-tuan perhati tengok lambang yang dia pakai. Lambang yang dia pakai. Dia pakai lambang kanan gini, bukan gini, gini. Tahu lambang? Tahu. Aku tak tidak ada. Apa lambang? Ini lambang Yahudi. Tuan-tuan buka website, tengok lambang Amnesty International Human Rights. Ini lambang yang dipakai. Tuan-tuan buka lambang yang digunakan oleh gagasan seks bebas di Amerika, LGBT. Ini lambang yang dipakai. Mana-mana boleh tengok. Inilah lambang yang digunakan oleh kaum pro-Yahudi. Hari ini PKR pakai. Tuan-tuan tengok gambar banyak tangan dibuat gitu. Dan dalam pilihan yang akan datang, mereka akan sebarkan tangan yang besar bagi kita muda atau apa tu. Dengan ini lama Yahudi. Pasal Anwar dia penganut pahaman pluralism. Tuan-tuan, kita tak ada masalah dengan agama lain. Saya bukan anti agama lain. Kita hormati agama lain. Tetapi kita hormati dalam konteks plurality, kepelbagaian, bukan kesamaan. Sebab ada sesuatu, ada kuliah ayat kafirun. La a'budu ma ta'budun, wa la antum a'biduna ma a'bud, wa la ana a'budu ma 'abadtum, wa la antum a'biduna ma a'bud, lakum dinukum waliya din. Katakan kepada kafir-kafir itu, wahai Muhammad, mereka tidak sembah Allah yang kau sembah. Engkau tidak sembah Tuhan yang mereka sembah. Engkau tidak sembah Isa, kau tidak sembah Shiva, kau tidak sembah Gautama, kau tidak sembah Ahmad. Mereka tidak beribadah cara kau beribadah. Mereka tidak puasa, mereka tidak zakat, mereka tidak haji, mereka tidak sembahyang 5 waktu sehari semalam. Engkau tidak beribadah cara mereka beribadah. Engkau tidak pergi ke gereja, kau tidak pergi ke toko, kau tidak pergi di pahwali, kau tidak raihkan Kristus. Lakum dinukum waliya din. Ini dengan agama mereka, engkau dengan agama engkau. Ini dipanggil plurality, kepelbagaian yang Allah ajar kita supaya menghormati. Sebab manusia mesti ada agama yang bukan dari soal syariat, ini bukan dari soal siasat, ini bukan soal makhluk, ini soal akidah yang nak bawa kita ke depan Allah. Bagaimana kita nak berjumpa dengan Allah? Bagaimana kita nak berdepan dengan Allah? Dalam keadaan kita kata agama yang dihantar kepada Rasulullah yang dikata benar itu sebenarnya sama dengan Hindu, sama dengan Kristian, sama dengan Yahudi, sama dengan Pariyani, dan sama dengan segala orang. Depan PKR baik sangat. Baru beberapa tahun mereka habis parti Selangor dan Kuala. Baru beberapa bulan perintah Selangor dah bercambah rumah urut Ustaz Awak. Hotel. Bajet. Macam dia pergi. Nampak. Baca. Nampak lah. Baca. Nak kata apa?
Ini bukan soal itu, ini soal akidah. Yalah. Soal benda yang kita nak bawa kepada Allah. Masa soal orang tak boleh tolong orang, hati tak boleh tolong, hati tak boleh tolong. Kita berdoa diri kita sendiri. Kalau Allah kata kita, bagaimana kamu boleh mengambil kepimpinan orang yang macam ni? Yang ulama kamu kata sesat, wasak. Kita jawab apa? Oh, sebab kami benci kamu, meluatkan diri kamu, menyampak. Ia dah kamu menyampak, tapi dia tak payah pun. Yang dia rasa tak payah pun. Tak boleh. Sehingga dia nak jadi dia bukan Simbang. Dia semua nak Allah. Ya Allah, saya tak konsisten dapat. Saya tak konsisten dan itu ke parti. Parti bukan agama. Dalam kita mengikut pemimpin, soal jahat, soal rasuah, tak ada guna kuasa semua ada. Ingat orang baik sangat. Ingat saya baik sangat. Ingat ni Nazmi budak ingusan. Pada saya baru ingusan dia tak layak pun. Baik sangat tu. Nah, ini soal akidah tuan-tuan. Soal yang tuan-tuan nak bawa kepada Allah nanti. Bagaimana tuan-tuan boleh mengangkat berkiblatnya kepada pemimpin yang sesat. Wasa akidah. Tak boleh. Atas sebab itulah berlaku peristiwa 360 darjah. Saya menentang mana baik. Tuan-tuan saya dia. 12 tahun. Cuma alhamdulillah saya berjaya mengekalkan jadal saya itu. Tapi dalam soal nak mengambil sebagai pemimpin, no. Saya lawan. Sebab itu saya tengok, Sayyidina Umar selepas mendapat kebenaran, dia yang paling kuat menyerang membunuh sahabat-sahabat dia sendiri di zaman sebenarnya. Saat ada dua sahabat Nabi juga, sahabat Allah, jadi surga lagi. Tapi saat dua kan tak buat macam Umar. Orang habis-habis ada pasal apa? Pasal saat dua kan tak kenal. Dia bukan kenal siapa Abu Lahab, siapa Abu Jahal, dia orang lain. Umar kenal, tidur sekadar dengan Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu. Sebab itu berserah mereka habis-habisan. Itu yang saya buat sekarang. Sebab ada saya, bila kita ambil orang macam ni menjadi pemimpin, akan jadi rosak. Akan jadi rosak. Sahabat-sahabat pas saya, jangan dia ramai. Tak nampak ke pas sudah rosak? Tak nampak ke? Kenapa rosaknya pas hari ni? Pas hari ni yang ada tak sama lapan dulu. Terus aku pergi jauh lah tengok dokumen negara kebajikan yang dibawa Tihar. Dokumen negara kebajikan. Ada wujud dalam tu? Tak ada. Ada negara Islam dalam tu? Tak ada.